Selamat pagi kelas. Okey. Tu hari kita berhenti di formasi 6-0 ya. Sekarang kita pergi kepada formasi yang terakhir untuk bola baling ya, formasi 5-1. Okey. Apa itu formasi 5-1? Mari kita tengok. Formasi 5-1 adalah ada 5 orang pemain bertahan di luar kawasan 6 meter. Okey, 6 meter. Ni nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lepas tu ada satu di 9 meter di luar kawasan 6 hingga 9 meter. Lepas tu satu lagi di gol lah, seperti biasa. Jadi tugas setiap pengajar atau pengajar adalah untuk mengawal. Kenapa mereka di sini? Okey, kenapa mereka di sini? Adalah untuk mengawal permulaan serangan, memintas setiap hantaran. Setiap hantaran maksudnya cubaan untuk merampas bola daripada pihak lawan, merebut dan menepis bola serta merancang serangan balas. Okey. Setiap pemain perlu bertahan. Okey, mereka perlu mengawasi seseorang pemain lawan sepanjang garisan 6 meter. Pergerakan pemain semasa bertahan mengikut pergerakan bola tanpa meninggalkan kawasan pengawasannya terhadap pemain penyerang yang berada berhampiran dengannya. Maksudnya mereka sepatutnya di luar 6 meter sahaja. Okey, di sini. Okey, biarpun mereka tengah menjaga itu orang yang penyerang yang memegang bola atau penyerang yang lain lah, okey, pihak lawan, mereka tidak boleh meninggalkan kawasan itu, okey. Apabila semasa pasukan penyerang cuba melakukan rejaman ke arah gol, apabila pihak lawan cuba untuk gol lah, itu maksudnya pemain yang berada di hampir perlu mengadang, guna badan mereka mengadang. Ingat tangan ke atas atau tangan ke sisi, okay, di tepi sisi, itu adalah antara teknik-teknik serangan mengadang, okay, dan menggagalkan cubaan jaringan. Jadi kenapa mereka berkumpul di sini adalah paling utama adalah untuk menggagalkan cubaan jaringan. Maksudnya kemungkinan besar taktik ini digunakan apabila gol kepunyaan kumpulan biru dan sekarang merah tengah guard dia. Okay, continue. Pemain bertahan perlu sentiasa berkomunikasi dengan rakan, berbincang serta memberikan arahan dan isyarat. Maksudnya untuk mereka bermain, mereka perlu tahu apa taktik mereka, strategi selain daripada formasi 5-1, apa strategi yang tertentu, dan mereka perlu mempunyai isyarat tersendiri supaya mereka dapat berkomunikasi dengan orang dalam sama kumpulan dalam mengawal dan mengawasi pihak lawan. Pemain perlu bertahan dan sentiasa peka dengan kehadiran pemain lawan berhampiran. Okey, mereka berada di luar garisan 6 meter adalah untuk peka supaya mereka dapat menggagalkan usaha pihak lawan dalam cubaan merenjam ke arah gol. Okey. Seperti biasa sebenarnya GK, LD, cikgu ajar kamu macam mana kamu mau tahu apa perbezaan dia. GK, kenapa macam mana kamu tahu ini penjaga gol? Kerana ada G, gol. Okay, continue. LD, pertahanan kiri. Macam mana tahu ini pertahanan kiri? L itu left. Pertahanan kanan, macam mana tahu ini kanan? Ini R ialah right. Right ialah kanan English. Left ialah kiri punya English. Okay. Pertahanan kiri tengah. Kiri yang di tengah kita panggil left H. Okey, kenapa sini pertahanan? Pertahanan dalam BI ialah defense. Defense ialah D. Itulah dia LDRD. Manakala kalau dia pertahanan kiri tengah, di tengah itu kita panggil left H. Okey. Pertahanan kanan tengah RH. C, pertahanan tengah atau pemain lingkungan. Kenapa kita tahu ini pertahanan tengah? Center, C. Dan seterusnya pertahanan hadapan, forward defense. Okay. Mari kita tengok strategi bertahan formasi 5-1. Kemahiran mengadang dan memintas hantaran dan merebut bola akan diaplikasikan. Setiap pergerakan dan hantaran lawan akan diawasi, okay, agar bola dapat direbut oleh ni yang merah punya ya, yang kumpulan merah. Pasukan bertahan, kita panggil pasukan bertahan.
dan serangan dapat dipatahkan. Maksudnya dapat dihalau supaya pihak penyerang atau pihak lawan kamu tidak dapat merejam gol, seterusnya tidak dapat dapat sebarang markah. Pemain bertahan perlu memastikan pemain bertahan, orang yang bertahan ialah defense ya. Orang yang dalam pertahanan ya, pertahanan kiri, pertahanan kanan, pertahanan kiri tengah, pertahanan kanan tengah, dan pertahanan tengah dan pertahanan hadapan. Semua orang ini adalah dalam kategori bertahan kerana mereka kenapa itu konsep bertahan? Kerana anda bertahan menjaga kubu kamu supaya pihak lawan tidak dapat merejam gol. Itu maksudnya konsep bertahan. Yang menyerang akan cuba untuk gol, tetapi yang bertahan akan cuba menggagalkan usaha pihak lawan untuk menyerang. Itu perbezaan. Kamu perlu tahu konsep ini kerana benda-benda ini hampir sama dalam setiap permainan. Kalau kamu faham konsep defense, pertahanan dan menyerang untuk gol itu, kamu akan dapat memahami konsep dia. Pemain bertahan perlu memastikan pasukan lawan tidak mempunyai ruang untuk melakukan jaringan. Itulah mereka berkumpul di sini. Formasi 5-1. Ada satu orang saya di sini, satu orang di gol dan yang lain ketat-ketat di sini, semua berkumpul di sini supaya yang pasukan bertahan penyerang yang lain tak boleh masuk ke dalam garisan luar 6 meter Jadi cuma 2 orang dapat masuk pasukan penyerang. Jadi cuma 2 orang yang lain mereka cuma tahan apabila mereka berada semua di lingkungan itu. Amat susah untuk musuh untuk merejam gol. Sorry. Habis. Mana sudah cikgu? Cikgu terpaksa buka lagi. Tunggu cikgu terpaksa buka lagi. Sama juga. Inilah susah kalau digital kan. Kadang-kadang cikgu rasa lebih baik lagi kita belajar face to face. Kalau bukan kerana COVID-19 kan. Kita sudah belajar face to face, betul ke tidak? Tunggu dulu. Di mana sudah ini? Cikgu tengok dulu. Ini ialah serangan bola sepak, bola jaring, bola baling. Di sini. Formasi 5-1. Seterusnya. Jika pihak lawan, nombor 4 di sini, jika pemain lawan cuba untuk melakukan balingan ke arah gol. Tunggu dulu. Jika pihak lawan dia cuba untuk melakukan balingan, maksudnya pihak lawan itu cuba untuk gol dengan menggunakan kemahiran jaring lompat, maka pemain bertahan yang paling hampir akan melompat sambil mengangkat tangan bagi menghalang jaringan yang dilakukan. Maksudnya kalau orang yang penyerang tu kan, pihak lawan sudah pegang bola kan, dia cuba untuk gol. Tapi dia punya teknik yang digunakan ialah jaring lompat. Maksud dia couch lah, dia lompat. Dengan itu, yang pasukan bertahan yang cuba akan menghalang dia itu akan juga melompat untuk pukul bola itu untuk buat supaya bola itu keluar daripada tidak akan masuk ke luar kawasan 6 meter dan seterusnya tidak dapat masuk ke dalam gol. Teknik kalau dia guna jaringan melompat, orang yang menghadang pun menggunakan jaringan melompat untuk menghadang bola itu. Ini sangat senang. Cuba kamu bayangkan. Penjaga gol perlu peka dan memberi arahan kepada pemain pertahanan. Maksudnya orang yang di merah sini akan memberi arahan kepada orang yang merah yang sana. Penjaga gol juga perlu untuk mengawasi setiap penggerakan bola pihak lawan dan menutup ruang yang ada supaya pihak lawan tidak peluang. Maksudnya tengok mana bola itu. Bola itu ke kiri ke kanan ke, dia perlu bergerak mengikut arah itu supaya dia dapat kalau terdapat cubaan untuk menjaring ke dalam gol, dia yang goalkeeper itu dapat mengikut bola itu dan dapat menyambut bola itu supaya tidak masuk ke dalam gol. Bagi supaya pihak lawan tidak dapat sembarang markah. Ini sangat logik ya. Cuba kamu bayangkan. Cara bermain dan menentukan pemenang. Formasi 5-1 seperti biasa, 2 kumpulan, setiap kumpulan ada 7 orang.
Okey, mereka gunakan formasi mereka. Kumpulan A akan menggunakan melakukan serangan, kumpulan B akan bertahan. Kedua-dua kumpulan dia gunakan apa yang mereka telah belajar. Mereka bebas menggunakan strategi yang bertahan yang mereka fikir sesuai, dan kedua-dua kumpulan akan mengaplikasikan peraturan dan undang-undang ketika bermain. Yang paling penting, kumpulan yang dapat mengurangkan bolos dalam masa yang ditetapkan dikira sebagai pemenang. Okey. Mari kita tengok kekuatan dan kelemahan formasi 5-1. Kekuatannya ialah bahagian pertahanan lebih kuat. Okey, kekuatannya kerana 5 orang, cuma 2 orang saja di dalam garisan tengok balik sini lebih clear. Di luar garisan 6 meter itu ada 5 orang guard, cuma 2 orang daripada pasukan lawan. Lepas tu apabila mereka sudah di sini defend, sangat kurang orang di luar garisan 9 meter, itu sebenarnya sangat susah. Kalau ini sangat logik kalau kamu tengok gambar ini ya. Jadi defend mereka, bahagian pertahanan mereka sangat kuat, lebih kuat. Okey, mudah menggagalkan setiap serangan lawan kerana mereka 5 orang menghalang berapa orang? Berapa orang saja di luar garisan 9 meter? Okey, 3-4 sahaja, kan? Betul ke tidak? Lepas tu dia menyukarkan pihak lawan untuk melakukan serangan dalam kawasan 6 hingga 9 meter. Mereka guard sudah mah, jadi sukar untuk mereka gol. Apa kelemahan formasi 5-1? Bahagian serangan lemah. Okey, kerana mereka semua di defense di sini. Jadi kalau tiba-tiba mereka satu orang saja di luar meter, jadi tiba-tiba kalau salah satu daripada mereka berjaya untuk, kalau ada salah satu pasukan, okey, kalau kita cakap pasukan penyerang itu cuba untuk gol, tapi dia mungkin pasukan bertahan ini berjaya untuk menyambut bola itu atau mengadang bola itu keluar. Tapi cuma satu orang saja guard. Kalau di sini itu bola dia di sini, macam mana dia mau sambut bola itu? Akhirnya akan balik disambut oleh pasukan penyerang. Dapatkah? Dapat imagine kah? Okey, itu maksud dia. Kerana di sini tak banyak orang. Okey? Semua dalam sini, tiada manusia di sini untuk tolong kalau bola itu di sini tiba-tiba. Okey? Dia membenarkan pihak lawan untuk menguasai kawasan luar 9 meter. Apa maksud dia ni? 1, 2, 3, 4. 4 orang di kawasan 9 di luar kawasan 9 meter. Satu orang saja, satu saja manusia dia. Jadi di sini pihak lawan lebih kuat. Di sini pihak bertahan lebih kuat. Di luar 6 meter pihak bertahan lebih kuat, tapi di luar 9 meter pihak lawan lebih kuat. Okey, kalau bola tiba-tiba di sini, memang pihak lawan akan dapat sambut semula bola, tapi kerana cuma ada satu orang saja di sini. Faham ke tidak? Okey. Memberikan peluang kepada pemain penyerang yang tinggi untuk melakukan jaringan backstrike, jaringan lompat dan jaringan jauh. Okey, kita akan habis sudah hampir habis. Okey, untuk bola baling, kita seterusnya akan masuk ke dalam permainan kategori jaring. Kita akan masuk ke sedikit dalam bola tampar. Okey, mari kita tengok apa yang terakhir untuk bola baling. Okey. Merancang formasi untuk menyerang dan bertahan. Okey, dia bermaksudnya selepas kita belajar berbagai jenis formasi, cara menyerang dan cara bertahan, kita kita juga telah belajar tentang kelebihan dan kelemahan setiap jenis serangan. Jadi apabila kamu ingin bermain, sebelum bermain kamu sudah perlu tahu apa formasi yang kamu ingin pilih untuk bermain. Okey. Pemilihan formasi bertahan perlu berdasarkan kekuatan, komunikasi, kepantasan dan koordinasi setiap pemain dalam kumpulan pertahanan ini. Okey. Mari kita tengok macam mana kita memilih formasi. Nombor 1, kita tentukan kekuatan dan kelemahan setiap pemain dalam pasukan. Kalau kamu rasa kamu punya defense lebih bagus, kamu guna defense. Kalau kamu rasa kamu punya menyerang tu lebih bagus, mungkin kamu guna formasi yang lain, bukan formasi 5-1 atau 6-0.
Yang kedua, kamu perlu menilai kemahiran, kepantasan, kecekapan dan keupayaan setiap pemain ketika melakukan serangan dan bertahan. Siapa yang kamu pilih untuk defense, siapa yang kamu pilih untuk menyerang adalah sangat penting berdasarkan pemain-pemain kamu, kemahiran dia, kepantasan dia, kecekapan dia dan keupayaan dia. Jangan sembarang-sembarang, okeylah hari ini kamu main defense, esok kamu main menyerang, gol. Tak bagus. Kalau kamu nak latih seseorang tu, pastikan kamu rasa ini orang sangat bagus untuk defense. Kamu latih orang itu untuk defense. Latih sampai dia betul-betul mahir. Jadi dalam pertandingan, kamu tahu ini adalah pemain yang sangat sesuai untuk defense. Okay? Jangan tukar-tukar. Tapi biasanya kita akan beri mereka cubaan pelbagai-pelbagai watak. Tetapi apabila cikgu itu, terutamanya pelatih atau jurulatih atau cikgu, dia tahu sudah kekuatan orang ni ialah defense, dia perlu latih orang ni untuk defense dan ketika dalam perlawanan juga untuk memilih orang ini untuk defense. Okay? Yang ada D punya. Okay? Nombor 3. Kita perlu membuat penilaian kemampuan permain bagi setiap formasi dan posisi dan formasi. Okay, nombor 4, menentukan pemain penyerang utama yang boleh kembali dengan pantas ke kawasan. Menentukan pemain penyerang utama yang boleh melakukan jaringan. Okay, siapa center kamu, atau melakukan serangan kilat dan pertahanan utama yang boleh kembali dengan pantas ke kawasan gol sendiri apabila diserang balas. Jadi center kamu sangat penting ya. Orang yang dapat center sebenarnya boleh bergerak ke sini ke sana. Jadi orang yang center ni kira macam ketua juga dalam kumpulan biasanya. Nombor 5, analisis kekuatan dan kelemahan setiap formasi sertakan sesuaikan dengan keupayaan pasukan. Okey, kadang-kadang kita rasa 6-0 itu bagus atau formasi 5-1 itu bagus. Tetapi kalau kumpulan kamu defense dia tidak seberapa bagus, tapi dia punya goal itu bagus, mungkin dia boleh pilih formasi 3-3. Jadi perlu tahu mengikut keupayaan dan kecekapan kumpulan kamu. Ini biasa terletak di pemilihan ini terletak di bahu guru-guru. Okey. Pemilihan formasi perlu tepat berdasarkan analisis kemampuan setiap pemain benda yang sama. Okey, cara bermain dan menentukan pemenang serangan padu adangan jitu. Okey, seperti biasa ini semua sama saja. Okey. 7 orang kumpulan yang dapat paling banyak markah menang, lepas tu guna taktik, benda yang sama saja. Okey. Tunggu je kecilkan dulu. Okey, sekarang kita masuk kepada permainan kategori jaring. Ada 3 jenis, sepak takraw, bola tampar, sepak takraw dan tenis. Kita akan masuk sedikit untuk bola tampar. Kita akan masuk ke dalam mungkin sampai muka surat 65 sahaja, yang basic sahaja. Untuk dalam kemahiran semasa menyerang dan bertahan saja. Okey, mari kita tengok kepada bola tampar. Sebelum itu, cikgu tunjuk kepada kamu apa itu bola tampar dulu. Sedikit sahaja. Dengan bola baling dia ada lain sikit kelas. English dia kita panggil volleyball, betul. Kita panggil volleyball. Okay, ini orang yang mula untuk gol punya ya. Tengok. Ini tak ada center punya kerana di tengah ada jaring ya kelas. Tak ada center punya. Center itu ialah jaring. Ini bola baling. Tengok lagi satu kali. Okay, itu maksudnya bola tampar. Tampar. Apa maksud tampar? Tampar. So, tangan kamu apabila kamu ada bola itu, kamu punya
cara itu ialah tampar. Okay? Kalau orang yang tak kenal tentang dengan bola tampar ya. Okey, jadi bola tampar adalah merupakan kategori jaringan yang dimainkan berapa orang? 6 orang sekumpulan. Okey, kemahiran yang paling asas adalah menyangga. Tengok, ini menyangga, ini servis. Maksudnya dia mula untuk orang yang mula dengan bola buangan itu. Mengumpan, merejam, maksudnya buang gol ke taktiknya ialah untuk buang gol macam badminton. Bola untuk kamu dapat markah bola itu perlu jatuh di pihak lawan, tempat pihak lawan, betul kah? Tanpa mereka buang balik. Itu maksudnya merenjam. Dengan mengadang, maksudnya defense. Okay? Mari kita tengok kemahiran semasa menyerang. Okey, sesebuah pasukan yang melakukan serangan memerlukan kombinasi kemahiran bola tampar yang sesuai bagi memastikan serangan berjaya dilakukan. Pemain perlu menguasai kemahiran dan teknik yang betul ketika melakukan serangan. Serangan yang lengkap melibatkan menyangga, servis, apa lagi? Mengumpan dan merenjam. Terdapat beberapa kemahiran yang perlu dikuasai oleh pemain. Okey, tengok di sini. Orang yang mula untuk orang yang macam tadi tu, dia bukan di center. Kalau bola tadi apa sebelum ni, bola baling kan sebelum ni. Ya. Itu orang mula di center. Betul ke tidak? Tapi ini orang ini belum mula di luar court dia. Okey. Ini ialah servis. Tapi dia perlu pastikan dia kalau boleh terus buang ke sini. Okey, biasa orang yang di sini akan menyambut, lepas tu mereka di sini akan cuba untuk gol ke pihak lawan. Dia macam badminton. Kalau jatuh tanpa pihak lawan sambut langsung atau jaring buang balik ke court mereka, kumpulan ini menang. Okey. Dia dikenalkan oleh Profesor William G. Morgan pada 9 Februari 1989. Beliau menamakannya sebagai Minotaur. Okey. Dia juga ditukarkan kepada volleyball, dicadangkan oleh Profesor Alfred dan dipersetujui oleh Profesor William G. Morgan. Cara bermain dan menentukan pemenang penyerang gagak. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan ada 6 orang. Di sini mengumpan ya. Maksudnya mereka akan cuba gol balik atau mereka cuba akan gol ke sini. Okey, jadi orang di sini sangat penting juga ya. Ini merenjam, dia akan cuba untuk buang. Apabila orang ni sudah buang ke sini, pihak lawan akan cuba buang balik. Okey? Itu actionnya merenjam. Kalau bola tu sampai ke sini, orang di belakang pula perlu cuba untuk buang balik ke depan, ataupun mereka akan, kalau dia kuat, dia akan sampai ke tempat pihak lawan. Okey, lepas tu kedua-dua kumpulan menggunakan kemahiran serangan. Kumpulan A akan melakukan servis, ini adalah kumpulan A. Dan kumpulan B akan menerima servis dan bersedia untuk berserang. Mereka akan berserang. Okey, kalau mereka tidak serang, kumpulan A akan gol. Kumpulan yang berjaya melakukan serangan dan diberikan 1 markah. Maksudnya serangan mereka berjaya. Bola itu jatuh ke bawah tanpa mereka membuat serangan dalam kumpulan B. Jadi kumpulan A dapat markah. Kedua-dua kumpulan bermain dalam situasi permainan sebenar dan mengaplikasi peraturan dan undang-undang permainan bola tampar. Kumpulan yang berjaya mengumpul 25 markah terawal. Maksudnya mereka gol mereka ialah 25. Akan dianggap sebagai pemenang. Ada 3 jenis renjaman. Renjam dekat dengan jaring. Dekat dengan jaring ini ialah jaring kamu. Itu renjaman biasa. 1.5 meter dari jaring, mungkin agak-agak di sini. Lepas tu renjaman jauh, mungkin lebih daripada mungkin di sini atau di sini dari jaring. Mereka akan cuba merenjam. Pop balik ke apa tujuan merenjam? Untuk buang balik bola ke tempat pihak lawan. Okey. Kemahiran semasa bertahan, ini ialah menyerang, ini ialah bertahan. Siapa yang bertahan di sini? Sini ialah bertahan. Ini menyerang, siapa yang buat servis? Cikgu tengok dulu. Siapa yang buat servis? Tak nampak. Okey, kita anggap kumpulan ini buat servis lah. Jadi sini ialah menyerang, sini ialah bertahan. Sama konsep kan? Menyerang dan bertahan. Kalau kamu tengok dari depan lagi kamu belajar. Okey, ada menyerang, ada yang bertahan. Okey, goal dengan defense.
Kemahiran semasa bertahan. Kemahiran bertahan dalam permainan bola tampar bertujuan untuk menggagalkan setiap serangan yang dilakukan oleh pihak lawan. Kemahiran ini memerlukan seseorang pemain sentiasa peka dalam membaca serangan yang dilakukan. Ketika bertahan, sesebuah pasukan boleh menggunakan pemain libero bagi memperkuat pertahanan di bahagian belakang. Secara ringkasnya, apabila pasukan lawan melakukan serangan, pemain pasukan akan bertahan dan menghalang bola dengan mengaplikasikan kemahiran bertahan seperti mengadang dan menyangga. Okey. Cara untuk bermain dan menentukan permainan. Okey, seperti biasa, 2 kumpulan, setiap kumpulan 6 orang. Gunakan kemahiran mengadang yang telah dipelajari. Kumpulan A akan buat servis dan kumpulan B akan bersedia dan mereka akan bertahan dan lepas tu mengatur dan cuba untuk serang kembali. Setiap kumpulan mereka boleh gunakan kemahiran yang mereka rasa sesuai. Okey, mereka mengaplikasikan peraturan dan undang-undang permainan bola tampar. Yang 21 mata yang terawal akan dianggap sebagai pemenang. Okey. Itu sahaja. Kita berhenti di kemahiran semasa menyerang dan semasa bertahan. Okey, untuk cikgu anggap kamu hadir, sila jawab soalan Google Classroom, Google Form itu guna ID email yang palsu. Nama kamu Elvina dari kelas mana 4D. Guna nama betul kamu dengan kelas kamu tetapi email yang palsu supaya cikgu dapat nampak siapa punya nama. Faham ke tidak? Itu sahaja untuk hari ini. Thank you kelas.